Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pihak penganjur sudi menjemput UPSI untuk menyertai program UPU2U secara atas talian pada tahun 2021. Untuk makluman, UPSI menawarkan 12 program diploma dan 51 program sarjana muda, iaitu 15 program bukan pendidikan dan 36 program pendidikan. Pada hari ini, program kita lebih berfokus kepada Fakulti Teknikal dan Vocational. Oleh itu, saya menjemput Dekan Fakulti Teknikal dan Vocational, iaitu Profesor Madya Dr. Rizwan bin Cik-Ros untuk menyampaikan taklimat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Hari ini dengan tema jom pilih UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kalau dulu orang selalu sebut UPSI, sekarang hari ini kita pilih UPSI. So, selamat datang ke jom sesi slot bersama saya, Profesor Madya Dr. Rizwan bin Cik-Ros selaku Dekan Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jom pilih UPSI. Kenapa adik-adik perlu pilih UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti nombor 1 pendidikan di Malaysia. Di UPSI, Universiti nombor 1 pendidikan, kita mempunyai 9 buah fakulti yang mempunyai pelbagai program untuk adik-adik bakal pemilih ke universiti untuk memilih pelbagai program, sama ada program pendidikan ataupun program bukan pendidikan, khususnya di Fakulti Teknikal dan Vocational, Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, Fakulti Sains Kemanusiaan, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Fakulti Pembangunan Manusia, Fakulti Pengurusan Ekonomi, Fakulti Sains Sukan dan Kejuruterjaan dan juga Fakulti Sains Matematik yang menjadi champion dalam bidang STEM. Okey, Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris ditubuhkan pada tahun 2010. Kami bermula dengan Fakulti Seni dan Muzik, kemudian berkembang kepada Unit Kemarahan Hidup, kemudian berkembang kepada Jabatan Kemarahan Hidup, kemudian menjadi fakulti pada tahun 2010. Kami bermula dengan program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kemarahan Hidup dengan kepujian, kemudian berkembang semakin banyak program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Ekonomi Rumah Tangga dengan kepujian, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Sains Pertanian dengan kepujian. Kemudian apabila berlakunya perubahan kurikulum dan berlakunya pelbagai perubahan khususnya di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, sebab fakulti bermatlamat untuk memastikan program kita lestari dengan apa yang ada di sekolah menengah khususnya.
Jadi apabila tahun 2017 bermulanya kurikulum standard sekolah menengah, fakulti telah menawarkan program baru iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Reka Bentuk dan Teknologi dengan kepujian serta Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Reka Cipta dengan kepujian. Namun dalam masa yang sama, kita juga merancang berbagai program baru untuk memastikan kita menjadi jago dalam bidang teknikal dan vocational, khususnya pendidikan TVET. Dengan perancangan pembinaan kampus fakulti teknikal dan vocational di Teluk Intan, kita berhasrat untuk melahirkan sekurang-kurangnya 1,000 orang pengajar sains dan teknikal dan khususnya TVET di Malaysia. Graduan kita yang kita lahirkan daripada program yang sedia ada ini adalah untuk menjadi guru-guru, menjadi pendidik, menjadi pensyarah di pelbagai institusi latihan TVET. Bermula daripada sekolah rendah yang kita ada Reka Bentuk dan Teknologi, sekolah menengah kita ada subjek Reka Bentuk dan Teknologi dan Reka Cipta, dan juga kita juga ada program yang sedia ada yang saya sebutkan pada awal tadi iaitu Ekonomi Rumah Tangga yang mengajar sains rumah tangga di sekolah menengah harian, dan juga subjek Sains Pertanian. Mata pelajaran pertanian akan diajar oleh graduan daripada Sarjana Muda Pendidikan Sains Pertanian. Untuk pilih kepada semua program pendidikan di Fakulti Teknikal dan Vocational, kita ada pelbagai laluan yang kita sediakan secara fleksibel untuk adik-adik. Jika adik-adik terdiri daripada lepasan STPM, adik-adik perlu mendapat CGPA minimum 2.0. Namun demikian, itu adalah CGPA minimum. Kami mencari calon-calon yang cemerlang, hebat, mempunyai kelebihan yang tersendiri yang adik-adik perlu tonjolkan, sama ada melalui temu tugas dalam video atau temu tugas secara bersemuka. Adik-adik kena tonjolkan bakat. So maksudnya dengan keputusan SPM adik-adik minimum 2.0, tetapi kita mencari CGPA tertinggi dan bakat-bakat tambahan. Selain daripada kita menggunakan keputusan STPM untuk masuk program-program yang kita sediakan di Fakulti Teknikal dan Vocational, adik-adik juga perlu ada kelulusan di peringkat SPM. Yang pertama, lulus Bahasa Melayu itu wajib, lulus sejarah juga wajib. Namun kredit dalam matematik. Tetapi bagi program sains pertanian khususnya, adik-adik perlu ada subjek matematik tambahan sebagai tambahan dan juga subjek-subjek sains tulis sebagai sokongan kepada program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Pertanian. Namun untuk program ekonomi rumah tangga, untuk program Reka Cipta, untuk program Reka Bentuk dan Teknologi tidak ada masalah. Di peringkat SPM tidak ada keperluan subjek-subjek yang adik-adik perlu ambil di peringkat SPM. So untuk STPM pun kita terima aliran sains dan juga aliran sastra. Itu bagi pemohon daripada calon-calon daripada aliran STPM. Namun demikian, kita juga ada laluan untuk diploma. Untuk diploma, syarat minimum yang kita letakkan untuk permohonan kita ialah 2.5 untuk CGPA. Tetapi kita mencari calon-calon yang paling kurang, kalau adik-adik CGPA 3.0 adalah calon terbaik yang menjadi pilihan kita. Walaupun kita letakkan syarat keperluan minimum ialah 2.5, tetapi kita mencari calon-calon terbaik. Sama juga macam STPM tadi, kita mencari calon-calon yang terbaik untuk menjadi bakal pendidik yang akan mendidik generasi baharu anak bangsa kita. Untuk mencapai negara maju Malaysia berpetang tinggi, kita memerlukan bakal pendidik yang cemerlang. Jadi siapa yang kat luar sana, adik-adik yang berminat untuk menjadi cikgu, kena tonjolkan daripada proses temuduga lagi, dari proses ujian MATC lagi, Malaysia Education Selection Inventory itu kita ada ujian MATC. Adik-adik perlu ambil ujian MATC dan adik-adik perlu juga untuk lalui temuduga sama ada bersemuka ataupun temuduga dalam talian, bergantung kepada keadaan COVID hari ini. Buat master sekarang, apabila keadaan COVID ini, kita melaksanakan temuduga dalam talian. Jadi adik-adik kena sediakan video, tapi kena lulus MATC dululah. Okey. Kemudian untuk diploma, macam saya kata tadi, CGPA 2.5 minimum, tetapi kita mencari untuk program-program tertentu ada CGPA 2.75. Di Fakulti Teknikal dan Vocational, kalau dapat kita letakkan secara dalam kita punya pemilihan ialah CGPA 3.0 ke atas, kerana hari ini kita mencari calon-calon yang cukup hebat, cukup cemerlang, bukan sahaja akademik tetapi juga co-curriculum, untuk menyokong kemenjadian seorang pendidik yang hebat, menyokong kemenjadian guru-guru yang hebat. Dan sebagai Fakulti Teknikal dan Vocational, selain daripada diploma tahap 4
di universiti awam, kita juga memberi peluang kepada semua graduan diploma kemahiran Malaysia, diploma lanjutan kemahiran Malaysia daripada Institut Latihan TVET untuk menyambung pengajian dalam program-program yang kami sediakan, iaitu program Sarjana Muda Pendidikan Reka Bentuk dan Teknologi, Sarjana Muda Pendidikan Reka Cipta dengan Kepujian, Sarjana Muda Pendidikan Sains Pertanian dengan Kepujian, Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi Rumah Tangga dengan Kepujian. Jadi pilihan tadi yang pertama adalah laluan matrikulasi, yang kedua adalah laluan diploma biasa. Yang bawah laluan diploma tu kita tambahkan lagi, iaitu diploma kemahiran Malaysia dan juga diploma lanjutan kemahiran Malaysia. Selain daripada itu, kita juga memberi peluang akses yang lebih meluas kepada graduan college vocational. Kita juga memberi peluang untuk lepasan diploma vocational Malaysia, khususnya dari College Vocational Malaysia dalam pelbagai bidang, yang ada 85 buah College Vocational di seluruh Malaysia, untuk menyambung pengajian dalam bidang yang saya sebutkan tadi. Jadi syarat dia masih sama untuk adik di College Vocational, minimum CGPA ialah 2.5, 2.75 bergantung kepada program. Selain daripada diploma College Vocational, kita juga menawarkan untuk diploma Politeknik, diploma kalau ada College Community yang Premier dan Politeknik Premier, boleh menyambung pengajian dengan menggunakan kelulusan di peringkat diploma dengan syarat diploma yang adik-adik ambil semasa di Politeknik atau di College Community atau di KV berkaitan dengan bidang-bidang yang adik-adik pilih. Dan ini satu kelebihan yang UPU telah siapkan. Apabila adik-adik mencapai tahap minimum untuk permohonan, program secara automatik akan muncul, akan nampak di dalam permohonan UPU adik-adik. Tetapi kalau adik-adik minat sesuatu program, tetapi program tersebut tidak nampak dalam tingkap layar permohonan UPU, itu bermakna adik-adik tidak mencukupi syarat minimum untuk memohon kepada permohonan program tersebut. Itu untuk laluan diploma. Namun demikian, untuk laluan special, laluan istimewa yang kita tawarkan juga, kita juga ada laluan untuk masyarakat B40, mana-mana sama ada kelulusan matrikulasi, kelulusan diploma, kelulusan SDP. Kita juga mempunyai laluan khusus untuk B40 dan juga kelompok-kelompok tertentu, khususnya kepada orang asli. Sebab sebagai universiti UPSI, universiti nombor 1 pendidikan, kita memberi peluang dan akses ke pendidikan kepada semua golongan, tak kira B40, M40 dan juga T20. Selagi mana memenuhi syarat, insya-Allah kita akan terima untuk masuk sama ada program pendidikan dan program bukan pendidikan. Tetapi di Fakulti Teknikal dan Vocational, kita hanya mempunyai program pendidikan saja. Dan program pendidikan hari ini tidak menjanjikan posting lagi. Program pendidikan yang ada hari ini adalah program yang kita panggil sebagai pasaran terbuka, atau dalam bahasa orang kampung saya kita panggil open market. Program yang maksudnya apabila adik-adik yang masuk ke UPSI mendaftar daripada hari pertama sehingga 4 tahun habis pengajian dan bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan, adik-adik boleh memohon untuk menjadi guru bukan sahaja di Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, malah di kementerian-kementerian lain yang memerlukan pegawai perkhidmatan pendidikan yang mempunyai kelayakan ijazah. Selain daripada itu, kita menggalakkan graduan kita memohon untuk menjadi guru bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di luar negara. Kalau di Malaysia kita boleh extend permohonan kita ke sekolah antarabangsa dan juga sekolah swasta yang memerlukan guru-guru yang mempunyai ijazah dalam bidang reka bentuk dan teknologi, dalam bidang reka cipta, dalam bidang pertanian, dalam bidang sains rumah tangga, untuk menjadi guru-guru di sekolah mereka yang menggunakan kurikulum kebangsaan. Dan untuk pengetahuan adik-adik, di sekolah antarabangsa juga menyediakan yang kurikulum standard sekolah menengah berpandukan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi adik-adik berpeluang untuk menjadi guru-guru di sekolah antarabangsa. Jadi sepanjang 4 tahun pengajian di Fakulti Teknikal Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris, adik-adik akan dilengkapkan dengan pelbagai kompetensi untuk menjadi seorang guru TVET, pendidik TVET, pensyarah TVET yang memerlukan kelayakan seperti standard profesional pendidik TVET Malaysia. Kita ada pelbagai kompetensi yang kita akan bagi kepada adik-adik berdasarkan kepada standard yang ditetapkan oleh MQA, standard yang ditetapkan oleh Malaysia Professional TVET Educator, iaitu standard pendidikan TVET. Kita akan bagi kompetensi dari segi pengetahuan, kita akan bagi kompetensi dari segi kemahiran, bukan saja kemahiran sosial,
kemahiran teknikal, tetapi yang lebih penting ialah kemahiran bagaimana adik-adik nak bersaing di dalam dunia luar yang lebih mencabar. Dengan dasar keusahawanan sekarang, adik-adik juga yang keluar daripada UPSI, kita galakkan untuk menjadi pencipta kejayaan. Sekarang di Kementerian Pengajian Tinggi kita ada dasar keusahawanan IPT yang menggalakkan adik-adik bermula daripada tahun pertama sehingga tahun keempat untuk menerokai potensi yang ada pada diri adik-adik untuk menjadi bukan sahaja pendidik tetapi juga menjadi usahawan. Tidak bermakna adik-adik keluar selepas 4 tahun dalam program pendidikan, adik-adik akan memilih kejayaan guru saja. Tetapi kami UPSI akan menyokong apa potensi peluang yang ada pada adik-adik untuk kita bagi latihan. Sebagai contoh, mana-mana pelajar UPSI yang berminat dalam bidang keusahawanan, kita ada pusat kebolehpasaran graduan yang akan menyokong kepada kompetensi keusahawanan adik-adik untuk explore. Mungkin projek FYP, final year projek adik-adik ataupun projek tahun adik-adik itu ada potensi untuk dikomersialkan. Jadi kita ada berbagai pusat yang menyokong kebolehpasaran graduan supaya adik-adik bila habis saja 4 tahun, hari terakhir belajar, industri sudah menunggu di luar pagar UPSI untuk mengambil adik-adik sebagai pekerja mereka, ataupun sebelum habis pengajian adik-adik sudah mendaftar syarikat untuk menjadi usahawan, khususnya dalam bidang TVET. Kalau saya bagi contoh, ramai graduan daripada Fakulti Teknikal Vocational, mereka menjalankan projek tahun akhir dan mereka menghasilkan produk inovasi. Kita ada contoh-contoh 3-4 orang usahawan yang terlibat dalam menghasilkan apabila mereka buat produk inovasi herba dan mereka mengkomersialkan produk inovasi tersebut. Jadi tidak bermakna bila adik-adik belajar 4 tahun untuk menjadi guru, walaupun hasrat kita, objektif program kita ialah untuk memastikan 4 tahun adik-adik daripada tahun hari pertama sampailah tahun keempat, adik-adik mempunyai roh dan jiwa sebagai seorang pendidik. Namun demikian kita tidak menghalang adik-adik untuk terlibat dalam bidang keusahawanan untuk menjadi pencipta kejayaan. Jadi jom pilih UPSI, jom pilih Fakulti Teknikal Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jom bersama-sama kami untuk menjadi pendidik TVET peringkat global yang cemerlang. Terima kasih. Untuk maklumat lanjut mengenai syarat khas berkenaan program yang kami tawarkan, boleh layari laman sesawar rasmi UP Online dan seterusnya klik pada bahagian e-panduan atau imbas QR code seperti yang dipaparkan untuk terus ke laman sesawar rasmi Unit Promosi dan Kemasukan UPSI. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di talian dan email seperti yang tertera.